Boleh cerita apakah contoh yang mistisism sekarang, masyarakat sekarang tengah apply dekat Malaysia? Antara amalan mistisisme dengan khurafat yang masih dipraktiskan dalam masyarakat Islam kat Malaysia ni antaranya ialah santau, susuk, azimat, ada pukau juga dan macam-macam lagi lah. Kalau untuk santau, santau ni dia melibatkan penggunaan makhluk halus yang dipuja melalui mantra-mantra. Santau ni bermaksud sejenis racun yang dibuat daripada pelbagai ramuan. Pada asasnya lah, santau ni dulu digunakan untuk kepentingan diri dan keluarga. Tapi sekarang ni amalan santau sudah berubah. Fungsinya dia jadi untuk membalas dendam, menuntut bela, hasad dengki dan sakit hati dan juga rasa tidak puas hati. Dia ada beberapa jenis santau, antaranya ialah santau angin, santau tuju, santau makan darida dan santau langkah lah. Untuk susuk pula, susuk dipercayai untuk dapat menambahkan kecantikan, kekuatan, keberanian, kesihatan dan kekayaan pemakannya lah. Susuk ni digunakan bahan-bahan macam emas, perak, besi ataupun teras kayu. Lepas tu dia masuk kat dalam badan. Biasanya muka seorang berserta dengan jampi serapah. Pada masa dulu, penternak gunakan susuk sebagai sumber kekuatan mereka untuk mengerjakan ladang mereka sebab ladang besar kan. Tapi sekarang ni susuk dalam masyarakat Melayu dipakai untuk kecantikan, keberanian dan untuk dikasihi lah. Untuk azimat, azimat adalah satu objek yang terdiri daripada tulisan ayat-ayat atau huruf-huruf tertentu yang ditulis dekat kertas, kain atau sebagainya yang dianggap mempunyai kesaktian yang dan kuasa gaib yang melampau apabila dijampi dan dipuja. Tangkal pula merupakan salah satu bentuk azimat yang kita pakai, contohnya macam gelang ataupun macam objek yang kita letak dekat dalam rumah. Ada pelbagai jenis tangkal azimat, contohnya macam pendinding, pelindung dari sakit, pelindung keluarga, meningkatkan keintiman suami isteri dan juga yang popular ialah pelaris. Apa pendapat Cik tentang persepsi masyarakat dekat Malaysia? Persepsi masyarakat tentang amalan mistik dan khurafat di Malaysia adalah kompleks dan beragam. Secara umum, masyarakat Malaysia masih memiliki kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat mistik dan tahayul. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang melakukan amalan-amalan mistik seperti berubat dengan bomoh, mengunjungi dukun dan menggunakan azimat dan jimat. Namun, persepsi masyarakat tentang amalan mistik dan khurafat juga mulai berubah seiring dengan kemajuan pendidikan dan perkembangan teknologi. Semakin banyak masyarakat yang menyedari bahawa amalan-amalan mistik tersebut tidak memiliki dasar ilmiah dan hanya merupakan bentuk penipuan sahaja bagi golongan masyarakat yang beragama Islam. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya masyarakat yang melakukan praktik-praktik mistik dan khurafat kepada pihak berkuasa. Baiklah, setelah kita lihat contoh-contoh amalan mistik dan khurafat yang masih diamalkan oleh masyarakat Islam di Malaysia serta persepsi masyarakat tentang isu ni, mari kita kenal pasti gejala dan pendorong amalan mistik dan khurafat ini. Manusia kini menghadapi gejala pemikiran, sosial, kepimpinan dan kepengikutan yang amat ketara, terutamanya di kalangan orang Islam, disebabkan oleh penekanan berlebihan terhadap aspek duniawi dan menyebabkan pengabaian terhadap nilai-nilai agama. Bagi masyarakat Islam, kekurangan teladan moral menjadi ketara apabila agama diabaikan. Keadaan kehidupan yang kacau bilau membawa kepada kehilangan pedoman yang diperlukan. Oleh itu, antara pendorong utama ialah penyakit hati seperti iri hati dan dendam. Yang kedua, sifat manusia yang ego dan sombong. Yang ketiga, perpecahan masyarakat yang semakin teruk dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia. Dan penyakit kejahilan masyarakat Islam di Malaysia. Dan akhir sekali, kebiadaban warganet yang semakin menular pada masa kini. Apakah implikasi yang kita dapat tengok contohnya terhadap individu? Apa yang kesan negatifnya ialah ia dapat merosakkan dan menjatuhkan nilai ini
dan akhlak dalam diri seseorang. Tunjang utama amalan khurafat ini adalah berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan dalam diri kerana individu tersebut mempercayai dan meyakini sesuatu perkara yang bukan berlandaskan hadis dan Al-Quran. Contoh amalan ialah tilik nasib, horoskop, santau atau sihir yang saban kali semakin kerap dilakukan akan dapat merosakkan akidah dan kepercayaan diri seseorang. Jadi, kita dapat meletakkan sesuatu nasib atau sesuatu perkara pada penilaian makhluk semata-mata dan bukan kerana qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi, ianya mungkin menyebabkan seseorang itu terkongkong kerana pantang larang yang diamalkan serta menyekat kebebasan berfikir yang dapat mengakibatkan seseorang itu lemah dan mundur. Implikasi terhadap negara pula, ia akan mencemarkan imej dan kredibiliti negara dalam membangun asbab daripada perbuatan khurafat yang kian memuncak selaras dengan era pengdigitalan dunia. Jadi amalan khurafat ini sememangnya dianggap sebagai sesuatu yang mundur dan tidak bertamadun yang sememangnya padu dielakkan bagi menjamin keharmonian dan kestabilan sesuatu negara. Amalan ini pada dasarnya membuang masa dan menceteknya pemikiran dilihat dapat membantu usaha kerajaan dan menjamin masyarakat Indo akan menjadi proaktif. Apakah langkah untuk menghindari amalan-amalan mistism ni? Langkah-langkahnya, sebelum tu nama pun manusia sudah pasti tidak akan terlepas daripada melakukan dosa-dosa. Tetapi persoalannya sejauh mana kita cuba untuk menghindarinya dan tekad untuk bertaubat serta tidak mengulangi semula. Ada satu para ulama berkata tidak dapat dinafikan setiap manusia itu tidak lari atau sunyi daripada melakukan kesilapan termasuk perkara yang menjerumuskan kepada dosa. Sebagaimana kita tahu, perbuatan khurafat, atau sihir dan pelbagai lagi perbuatan mistik adalah salah dari segi Islam. Kerana itu adalah perbuatan dosa besar. Jadi salah satu langkah untuk menangani amalan mistik ini dari terus berlaku adalah datangnya dari diri sendiri dengan melakukan taubat nasuha. Taubat nasuha mempunyai 3 syarat. Pertama ialah mempunyai perasaan menyesal ke atas perbuatan dosa yang telah dilakukan. Sebaik-baiknya rasa menyesal itu datang lebih baik diikuti dengan memohon ampun kepada Allah dengan perbanyakkan lafaz istighfar sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam AS dan Nabi Yunus AS di dalam Al-Quran dan melakukan solat sunat taubat. Di samping itu, memohon ampun seharusnya dilakukan secara bersungguh-sungguh dari hati. Seterusnya, yang kedua adalah berhenti serta-merta daripada dosa yang dilakukan itu dan dituruti dengan yang ketiga adalah berazam tidak akan mengulangi dosa-dosa terdahulu, barulah ia akan diterima oleh Allah SWT.